Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kerana bersama kami pada petang ini bersempena dengan pembentangan secara langsung yang bakal kami bawakan kepada anda 4 jam berikutnya bersama kami. Dan bukan sahaja pembentangan tapi juga analisa berkaitan bajet 2023. Saya Terence Das. Saya Hazel Desmond. Dan saya Ismail Adan. Sudah pastinya kita memberikan tumpuan kepada bajet 2023 yang juga dikenali sebagai rang undang-undang perbekalan yang mana akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada hari ini. Dikenali juga sebagai supply bill untuk memastikan agar kerajaan memberikan carangan untuk menggunakan peruntukan wang pada tahun hadapan untuk tujuan pembangunan dan juga perbelanjaan negara. Di sebalik pelbagai spekulasi sepanjang minggu ini, bajet 2023 setakat jam ini, jam 3 petang ini akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan di Dewan Rakyat sekitar jam 4 petang nanti. Dan apa antara yang kita tahu mengenai bajet 2023 setakat ini? Bajet 2023 ialah bajet yang responsif, bertanggungjawab dan reformis. Itu antara bayangan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan beberapa kali sebelum ini. Kalau kita menjenguk Facebook Yang Berhormat Menteri Kewangan, bajet yang cuba disampaikan sebentar nanti akan mengintai beberapa perkara penting. Kemakmuran, kesejahteraan rakyat, pengembangan perniagaan yang berterusan dan juga yang paling penting pada saya, kecekapan sistem delivery daripada kerajaan kita. Jadi ini adalah aspek-aspek yang ditekankan, yang bakal ditekankan nanti. Tapi ia adalah aspek-aspek besar. Jadi mampukah bajet 2023 mencakupi kesemua aspek ini dalam satu pembentangan pada tahun yang sangat mencabar? Sudah pasti kita melihat apakah ia menjadi satu bajet yang inklusif. Kerana kalau diikutkan perbandingan dengan bajet 2022, kita melihat bajet itu disifatkan sebagai bajet defisit apabila perbelanjaan melebihi pendapatan dan ia bertepatan dengan situasi pemulihan daripada pandemik COVID-19. Namun begitu pada tahun 2023, apakah dengan jangkaan kemelesetan ekonomi, beberapa lagi faktor-faktor luaran yang memberikan impak dan juga memberikan gambaran kepada kesan ekonomi, apakah bajet kali ini juga akan merujuk kepada bajet defisit ataupun perbelanjaan yang besar untuk digunakan bagi tahun 2023. Dan setakat ini apa yang kita tahu juga, fokus utama bajet 2023 ini merupakan peralihan daripada pemulihan kepada inisiatif pembaharuan dan ini telah pun dinyatakan secara jelas dalam kenyataan pra-bajet yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan pada beberapa minggu yang lalu. Itu antara beberapa fakta yang kita tahu setakat ini mengenai bajet 2023. Apa pula fakta yang mungkin belum lagi terjawab yang perlu dinantikan jawapannya bermula jam 4 petang nanti, Terence? Ya, bercakap tentang kerajaan, kita mempunyai ramai penjawat awam yang sedang bertanya berapa bulan bonus atau berapakah bonus yang akan diterima pada tahun hadapan. Itu persoalan panas yang bakal dijawab sebentar nanti mungkin. Juga kita juga tertanya-tanya apakah bentuk cash handout ataupun mungkin bantuan tunai yang akan diberikan khususnya dalam merealisasikan usaha untuk kita membantu perniagaan, PKS dan juga golongan-golongan rentan ataupun golongan yang terjejas disebabkan oleh masalah ekonomi dan juga masalah kesihatan yang memberikan kesan kepada ekonomi. Semuanya akan kita jawab dan semuanya akan memberikan gambaran manifestasi kepada bajet 2023. Berapa pula jumlah peruntukan untuk bajet 2023 ini? Adakah akan lebih tinggi berbanding dengan peruntukan bajet 2022 yang dicatatkan pada 322.1 bilion ringgit untuk bajet 2022? Kalau tahun ini, Terence rasakan mungkin perbelanjaan mengembang? Saya rasa tidak ada pilihan selain mengembangkan perbelanjaan melihat pada kadar inflasi dan sebagainya. Tetapi ada juga yang bermain teka-teki di media sosial. Selain daripada persoalan-persoalan berat yang kita ujarkan tadi, mereka sedang memikirkan apakah warna baju Melayu yang bakal dikenakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan nanti. Okey, sudah pastinya itu juga menjadi teka-teki di laman sosial ataupun tular dalam kalangan netizen. Cuma teka-teki tentang persoalan secara konklusif dan juga apakah yang akan diumumkan dalam bajet 2023, kita berikan gambaran pada ketika ini untuk situasi dan juga visual seketika Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Menteri Keuangan yang kini sudah pun berada di perkarangan Kementerian Keuangan. Kita berikan gambaran visualnya pada ketika ini sebelum bergerak ke Dewan ataupun Bangunan Parlimen, membacakan doa terlebih dahulu bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri Keuangan untuk memastikan agar perjalanan pembentangan bajet 2023 berjalan lancar. Nampaknya persoalan yang saya baru ujarkan tadi sudah terjawab
sudah kelihatan warna yang dikenakan oleh Tengku Zafrul bersempena dengan pembentangan sebentar nanti. Kalau secara tepatnya, spesifiknya Ismail, biru ni jenis toner apa? Itu seperti Thai Terence rasanya. Okey. Ada sikit lah. Dan ketika ini Menteri Kewangan telah pun bersedia untuk meninggalkan bangunan perbendaharaan untuk menuju ke Parlimen, mengenakan pakaian baju Melayu berwarna biru, membawa beg pejabat berisi dokumen dan teks ucapan bajet 2023. Dan seperti biasalah, setiap tahun inilah amalannya. Para media, rakan-rakan media akan berkumpul di hadapan pintu masuk bangunan perbendaharaan untuk merakam momen ini sebelum Yang Berhormat Menteri Kewangan meninggalkan bangunan perbendaharaan untuk menuju ke Parlimen. Untuk saya, wishlistnya cukup mudah sahaja. Saya harapkan ada potongan-potongan cukai yang spesifik kepada mereka yang sedang menjaga ibu bapa. Kita tidak pernah melihat semula angka itu sejak sekian lama. Hanya 1,500 diberikan, mungkin perlu ditingkatkan. Dan juga untuk mereka yang mempunyai kemudaratan ataupun masalah kesihatan, nilai potongan cukai juga tidak dirujuk sejak tahun 2006. Memang besar harapan rakyat menjelang pembentangan bajet 2023 yang syarat dengan pelbagai persoalan ketika ini, dan ini semua didasari juga dengan faktor-faktor tekanan ekonomi yang bersifat domestik dan juga global. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan suara dan harapan rakyat Malaysia? Jom. Belanjawan kali ini, kami amat berharap ianya dapat memberi sedikit bantuan keuangan agar mereka terus wujud dan terus menjalankan perniagaan seperti biasa dan secara tak langsung memberi peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Saya harap banyak pelepasan-pelepasan dan rebate diberikan kepada pembayar cukai. Banyak perundangan cukai ini dipermudahkan supaya kita dapat jalankan tanggungjawab kita lah. Pembentangan bajet yang paling besar jika dibandingkan bajet-bajet yang sebelum ini, tapi dengan harapan walau apa jua nilai yang munasabah dibelanjakan, kita ingin melihat bukan hanya sekadar dari sudut GDP saja yang meningkat, tetapi dari sudut pendapatan rakyat dan juga dari sudut kelangsungan hidup rakyat, serta memperkukuh lagi kekuatan ekonomi juga perlu dilihat semula, bukan dari sudut makro sahaja. Harapan saya bajet 2023 nanti akan memberikan banyak lagi peruntukan kepada wilayah ekonomi Pantai Timur, terutamanya dari segi pembangunan infrastruktur. Dirangka bagi melindungi dan memulih kehidupan serta mata pencarian rakyat, bajet 2022 dengan tema Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera merupakan bajet dengan peruntukan tertinggi sekitar RM332.1 juta. Selaras dengan matlamat utama bajet 2022, pelaksanaan inisiatif bajet 2022 telah dikategorikan kepada 3 segmen utama iaitu rakyat, perniagaan dan ekonomi. Dan bagi tujuan tersebut, Jawatan Kuasa Pemantauan Bajet 2022 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan diselaraskan oleh Kementerian Keuangan diwujudkan bagi memantau 282 inisiatif strategik dengan anggaran peruntukan sebanyak RM112.5 bilion. Antara fokus utama dalam bantuan rakyat ialah bantuan keuangan. Bantuan Keluarga Malaysia BKM diperkenalkan dengan beberapa pembaharuan bakal memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima. BKM dengan peruntukan RM8.2 bilion ini mengikut kategori. Kategori yang pertama, kategori bujang berpendapatan RM2,500 ke bawah akan menerima RM350 seorang. Manakala untuk kategori yang kedua, iaitu keluarga ataupun isi rumah dengan 3 orang atau lebih dengan pendapatan kurang RM2,500 akan menerima RM2,000. Dan yang terakhir, kategori yang ketiga, kategori warga emas
Kategori baharu ini iaitu warga emas bujang berpendapatan kurang RM5,000 akan menerima RM600. Program e-Pemula, program bagi meringankan beban keuangan dan menggalakkan perbelanjaan secara tanpa tunai. Dalam kalangan belia berusia 18 hingga 20 tahun, juga pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi. RM150 akan dikreditkan secara bayar ke dalam akaun e-dompet belia. Bantuan pekerjaan, pengekalan dan penjanaan pekerjaan MyStep. Ia menyediakan 80,000 peluang pekerjaan secara kontrak, merangkumi 50,000 pekerjaan dalam sektor awam dan 30,000 pekerjaan dalam GLC dan rakan-rakan strategik mulai Januari 2022. Pemohon MyStep tersebut akan ditempatkan di pelbagai kementerian dan agensi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pengajian Tinggi, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Bagi GLC pula, permohonan telah ditempatkan di organisasi seperti Petronas, Permodalan Nasional Berhad, KWSP dan Khazanah Nasional. Pakej perjalanan My50. Kerajaan melalui Prasarana Malaysia Berhad Prasarana telah memperuntukkan sebanyak RM115 juta sebagai pembayaran subsidi untuk menampung kos ditanggung Prasarana dalam menyediakan inisiatif PAS Perjalanan Tanpa Had yang mengurangkan tambang biasa RM200 kepada RM50 sebulan. Dan PAS Perjalanan Tanpa Had yang terbuka kepada semua warga negara Malaysia ini boleh digunakan untuk perkhidmatan rel dan bas kendalian prasarana di Lembah Kelang dan di Pulau Pinang. Pembelian My50 ini boleh dibuat di semua pejabat khidmat pelanggan Rapid KL yang terletak di semua stesen LRT, MRT, monorail, BRT dan hub bas Rapid KL serta kios Rapid Penang yang tertentu. Kembali bersama kami. Terima kasih Ismail di atas laporan itu tadi menyingkap kembali bajet 2022. Ya. Dan seterusnya kita akan bawa segmen analisa untuk mungkin kita mengagak apakah yang akan dibentangkan nanti. Sudah ada sedikit yang telah kita ketahui dalam pada kita merumuskan apa yang telah disampaikan melalui portal-portal berita. Tapi kita serahkan kepada yang pakar. Dan bersama kami di studio kita ada Dr. Muhammad Shukri Shoaib, penganalisis dasar politik, ekonomi dan pengajian antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Datang dari jauh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan seterusnya Dr. Zokri Idris yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pembangunan Dasar dan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia, PEACE. Terima kasih kerana bersama kami, PEACE. Terima kasih kembali. Kita hanya ada kira-kira 45 minit lah sebelum kita perlu ke Dewan Rakyat untuk mendengarkan pembentangan bajet 2023. Jadi saya nak tanya terus kepada persoalan pertama, Dr. Shukri. Apa kriteria-kriteria yang perlu ada pada bajet yang responsif, bertanggungjawab dan reformis? Saya menyokonglah seperti mana yang disebut oleh Terence tadi tu, kan, dan juga Desmond tadi, beberapa perkara yang patut diberi penekanan dalam usaha kita selain daripada untuk pemulihan, tapi sekarang ini ialah untuk memacu balik pertumbuhan bukan seperti asal, tapi lebih advance, lebih maju ke depan berbanding sebelum COVID. Ya, COVID ni kita melihat bahawa kita mempunyai banyak halangan, tapi pada masa yang sama kita bersyukur kerana ekonomi kita survive dan kita resilient, prudent. Ya. Berbagai sektor kita lihat dapat diuruskan dengan baik oleh kerajaan. Walaupun kita ada pergolakan politik serba sikit, tetapi pada masa yang sama, kedudukan penjawat awam dalam memperkukuhkan dasar dan pengurusan untuk bajet ni beberapa tahun kebelakangan ni menunjukkan satu trend yang sangat baik. Jadi penjawat awam dan juga badan legislatif serta eksekutif itu mampu menunjukkan bahawa Malaysia ini matang dan kita mempunyai kesiapsiadaan yang kukuh. Ya. Jadi penjawat awam kita ini patut kita ucap syabaslah sepanjang bajet 2023. Selalu orang ucap tahniah kepada parti pemerintah, kerajaan ataupun Menteri Kewangan, Perdana Menteri saja. Tapi saya nak mengambil kesempatan ini ucap tahniah dan terima kasih kepada kaki tangan di Kementerian Kewangan, Perbendaharaan dan juga semua pihak lah, termasuk di RTM sendiri. Kerana pada masa yang sama kita berhadapan dengan polemik COVID, konfrontasi politik dan kita berhadapan dengan situasi yang sangat gusar. Tetapi kita melihat bahawa bajet 2023 ini menyusul
Maksud bila kita nak bentang bajet 2023 ini, bermakna Malaysia ini masih kita dapat survive dan rakyat kita dapat hidup dengan harmoni dan kerajaan kita mampu melaksanakan tugas dengan baik. Ahli-ahli legislatif juga aman dan damai. Jadi kita nak bajet 2023 ini bajet yang dapat menguruskan keamanan, keharmonian, ketata urusan rakyat dengan baik dan sejahtera. Apa guna kalau kita bentang bajet tapi rakyat kita tidak mendapat suatu galakan untuk meneruskan survival hidup terutama pasca COVID ini. Jadi penerusan pekerjaan kita nak lihat dasar-dasar. Keutamaan bajet 2023 ini bukan saja soal di mana kita nak kutip hasil, soal cukai, soal perolehan dan sebagainya, dan di mana kita nak belanja gaji, bonus dan sebagainya itu ini. Tetapi yang paling utama dalam bajet termasuk bajet 2023 ini adalah soal dasar. Dasar kerjaan. Dasar tu nak dibawa ke mana? Apa aspirasi? Aspirasi itu akan tertunjuk dalam dasar. Jadi dasar ini sebenarnya niat. Niat, hasrat. Jadi nak ke arah mana? Jadi tema bajet pada hari ini kita dapat lihat nanti macam mana Menteri Kewangan mempersembahkannya, dan juga saya fikir itu adalah suatu jaringan bajet 2023 ni. Kita haraplah tidak terlalu konservatif. Harus memberi satu daya lonjakan barulah kepada rakyat, kepada industri, sektor pekerjaan dan sebagainya, menambah baik pendapatan rakyat. Itu antara perkara-perkara yang paling pentinglah dalam bajet ni. Masa nak tambah sikit dekat situ, jangan kita ucap syabas saja kepada kekitangan awam, kita kena bagi bonus yang setimpal. Dr. Zokri memetik apa yang disebut oleh Dr. Shukri tadi, tata cara pengurusannya. Itu jugalah antara salah satu kriteria di bawah bajet 2023, bajet yang responsif, bertanggungjawab dan reformis. Ya, terima kasih kerana mengenai saya dan PIS. Saban tahun kita melihat bagaimana bajet ini memperkenalkan dasar-dasar. Semenjak kita merdeka tertubuhnya negara, banyak dasar-dasar keuangan dan fiskal yang ditubuhkan melalui belanjawan. Namun keadaan pada masa kini mendesak kita untuk melangkau lebih daripada merencana dasar, iaitu bagaimana pelaksanaan dasar yang efektif, yang cost driven, di mana kita mementingkan kos dan juga output sesuatu dasar, dan bagaimana untuk kita mengurangkan ketidakkeberkesanan ataupun the inefficiency dalam melaksanakan dasar itu. Kerana itu sebabnya saya rasa tindakan yang berhormat Menteri Keuangan untuk memperkenalkan perkataan reformis itu adalah kerana kita sebagai negara tidak mampu lagi untuk memperkenalkan dasar ataupun sekadar mencanang dan merencana dasar, tetapi sudah tiba masanya untuk kita memastikan dasar-dasar yang sedia ada ini ditambah baik, dilaksanakan secara efektif yang mungkin, dan juga perlu ditambah baik dengan mungkin dasar-dasar yang baru. Bukan kita mementingkan kuantiti dasar itu sebenarnya, tetapi kita melihat dari segi kualiti pelaksanaan dasar yang sedia ada, dan juga apakah tambah baik ataupun the added value yang boleh kerajaan perkenalkan, mengambil kira perkembangan kontemporari dalaman dan juga eksternal negara. Dan itu tidak boleh kita nafikanlah sebenarnya. Jadi untuk saya tambah sedikit, pada pandangan Policy dan Economic Affairs Center Malaysia terdapat 5 kriteria utama untuk kita lihat dalam bajet pada tahun 2023 ini. Pertamanya kita kena lihat di manakah kita dalam aspek pemulihan ekonomi dan juga penjanaan ekonomi. Kita tidak boleh nafikan walaupun kita berada dalam pandemik, implikasi 2 tahun kebelakangan ini masih dirasai oleh rakyat di luar sana. Industri pelancongan belum pulih sepenuhnya secara optimum. Keduanya, kita melihat kesenjangan pendapatan isi rumah. Bagaimana pendapatan isi rumah B40 ni ya doktor, semakin B40 ini semakin luas, dan kita kena lihat bagaimana untuk kita melahirkan lebih banyak M40 dalam negara kita. Ketiganya, bagaimana sustainability dan resilience, kemapanan dan juga kedaya tahanan kita dalam mendepani cabaran-cabaran ekonomi. Kita tahu bahawa tahun hadapan akan menjadi sedikit sukar. Bukan sedikit, tapi secara jujurnya tahun yang mencabar, bukan sahaja di Malaysia tapi rantau ASEAN dan juga dunia. Apa persiapan kita? Keempatnya, langkah-langkah reformasi ekonomi seperti yang Terence cakapkan tadi, yang juga apa yang telah Yang Berhormat Menteri Keuangan perkatakan, perlu ada langkah-langkah pembaharuan reformasi ekonomi agar ekonomi dan belanjawan negara berada dalam keadaan yang mampan. Dan akhirnya,
value creation. Ini tidak disebut, tetapi saya rasa sudah tiba masanya untuk Malaysia memikirkan apakah tambah nilai yang kita boleh jana dalam ekonomi kita. Kerana kita tidak boleh selamanya bergantung kepada ekspor dan import. Betul. Kerana tidak stable sebenarnya. Kita hanya perlu lihat kepada negara jiran kita, Singapura. Tidak ada apa-apa sebenarnya untuk diekspor selain daripada value creation yang mereka tambah nilai dari tahun ke tahun dalam sistem keuangan, dalam sistem teknologi dan sebagainya. Jadi kita pun perlu merencana ke arah itu. Namun menyebut tentang dasar, kita pernah berbincang tentang perkembangan dunia, laporan IMF yang mencetuskan sedikit kegusaran di mana kita melihat perkembangan ekonomi untuk tahun hadapan adalah tidak memberangsangkan. Dalam pada itu, negara berhadapan dengan situasi mana kita bergantung kepada pendapatan daripada minyak sepenuhnya, hampir sepenuhnya. Dan nilai cukai korporat di Malaysia adalah tidak kompetitif dengan negara-negara lain. Jadi kita terpaksa juga lihat pengurangan cukai korporat. Kebergantungan kepada minyak. Adakah kita juga perlu menilai semula pentingnya GST? Tidak akan ada seorang pakar ekonomi yang berkata GST adalah sistem yang tidak baik. Namun apabila diperkenalkan, ia sudah pasti akan memberi satu ketidaksenangan kepada rakyat. Jadi di manakah kita perlu memberi keseimbangan di situ? Adakah perlu kita perkenalkan satu sistem cukai yang baru untuk menambah lagi jumlah pendapatan negara? Doktor. Pada dasarnya kita harus bersetuju bahawa kerajaan perlu mengimbangi pendapatan. Kalau kerajaan tidak mempunyai pendapatan yang stabil, maka perbelanjaan juga mendatangkan implikasi kepada rakyat. Dari aspek cukai GST ini sudah diperkenal pun di dalam negara kita. Dan kita lihat kadar kekesanannya, kadar GST ini dipulangkan semula kepada rakyat. Ada beberapa kelemahan, saya tidak nafikan, tetapi secara dasarnya kita boleh melihat kitaran GST itu dipulangkan semula kepada rakyat. Dan juga perkembangan negara-negara luar. Kalau kita lihat Singapura contohnya, committed untuk menaikkan GST pada kadar 8% 2023 dan 9% pada 2024. Bukanlah kita hendak mencontohi ataupun mengikut sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Singapura, tetapi idea-idea pembaharuan seperti GST ini perlu dibincangkan semula dalam negara kita untuk kita mempersiapsiagakan, bukan sahaja di kalangan rakyat, bukan sahaja di kalangan peniaga, bukan sahaja di kalangan industri, tapi seluruh ekosistem negara ini seharusnya bersedia dan memahami mengapakah GST itu boleh dilaksanakan supaya tidak ada ketirisan, tidak ada bocoran dan tidak ada penyelewengan agar ia sebenarnya sampai kepada tujuan asalnya. Jadi pada pandangan saya secara peribadi, ia harus dibincangkan semula, dikaji semula bersama pakar-pakar yang sedia ada untuk kita melihat bilakah kalau kita boleh memperkenalkan, adakah kita sudah bersedia dan sebagainya. Adakah ketika ini isunya sebenarnya ialah antara hasil pendapatan kerajaan ataupun sebenarnya isu utama ialah cara kerajaan berbelanja? Mungkin dari segi pengurusan subsidi yang lebih bersasar dan lebih mapan, itu antara reformis bajet 2023 yang diperlukan. Ya, terima kasih Desmond, Doktor. Dalam konteks ini kita melihat bahawa kita tak boleh melihat kepada perolehan kerajaan atau pendapatan kerajaan itu dalam bentuk cukai semata-mata. Ya, itu terlalu konservatif. Ya, kalau kita nakkan satu anjakan Malaysia ni yang lebih berpendapatan, bukan saja rakyat pendapatan tinggi, tapi kita kena jadikan negara kita sendiri negara berpendapatan tinggi. Ya, dalam konteks ini kita kena ada satu dasar baru yang lebih optimum dalam kita membentuk gaya inovasi baru, memikir cara perolehan yang bukan saja dalam bentuk percukaian. Kalau kita asyik memikirkan value added tax, SST, GST, bentuk-bentuk percukaian yang sedia ada, kita akan berada dalam dilema. Apabila US saja menaikkan kadar interest, kita akan terima kesan. Hari ini banyak pound pun jatuh, yen pun jatuh, sebagainya. Jadi sampai bila kita nak berkiblatkan kepada Amerika Syarikat sebagai kita punya penentuan OPR dan sebagainya. OPR nak ditentukan kerana nak mengawal inflasi. Tapi apabila beberapa kali naik OPR, harga masih meninggi. Ya, rakyat masih tidak menikmati harga kos yang rendah. Jadi dalam konteks ini, percukaian bukanlah suatu perkara yang boleh kita gunakan setiap masa. Jadi kalau kita asyik nak fikir, kita kena ada rakyat yang ramai. Sebab tu kita ada dasar 70 juta rakyat. Pasal apa? Adakah dengan 70 juta rakyat tu kita nak cukai setiap pembelian rakyat?
Hari ini kita bersyukur kerana sektor peruncitan kita disokong oleh sifat rakyat kita yang rajin berbelanja. Mereka membeli barang-barang dan kita melihat pasar raya kita cukup cergah, sektor peruncitan kita cergah. Kalau sektor peruncitan kita mengucup, rakyat kita tak berani berbelanja, kedekut. Apatah lagi juga apabila kerajaan kita pun kedekut, tak mau belanja. Bila masing-masing kerajaan, private sektor, swasta, rakyat tak mau nak belanja, apa akan jadi pada sektor peruncitan? Akan mengucup dan industri akan membuang pekerja. Dan industri tidak akan dapat berkembang. Jadi bahasa yang mudahnya ialah kita harus melihat alternatif baru kepada aspek ini. Bukan saja bergantung pada percukaian, sama ada secara langsung atau tidak langsung, percukaian individu sebagainya. Tetapi kita kena melihat juga dalam aspek perolehan baru. Kita bersyukur, saya selalu ulang. Kita ada bukan saja industri minyak. Industri minyak kita ada beberapa lah player dalam industri. Tetapi kita bersyukur kerana generasi dulu merancang beberapa agensi yang cukup baik sampai hari ini ada institusi tersebut. Tahun 60-an, 70-an. Mereka sudah reka gaya perolehan baru. Waktu tu cukai masih kurang dikutip. Kita masih berada dalam dilema di mana rakyat kita waktu kita mendapat kemerdekaan, rakyat kita berada dalam keadaan miskin. Apabila kita membentuk Malaysia bersama-sama, itu Sabah, Sarawak, Tanah Melayu, Singapura dan juga pada waktu itu mungkin Brunei tapi tak masuk bersama kita. Maka pada waktu itu ramai daripada rakyat kita miskin, tak ada kerja dan sebagainya. Jadi apa alternatif kita ada pada waktu itu? Kita tak fikir soal cukai pendapatan individu atau cukai syarikat. Apatah lagi waktu itu banyak lagi legasi kolonial seperti Guthrie, Sendabi apa semua dulu milik British. Tapi kita berjaya nasionalisasikan dengan cara bukan rampah, kita beli. Itu yang serangan waktu Fajar dan sebagainya. Kita beli masuk dalam PNB, pemodalan nasional berhad ditubuh untuk mengambil alih aset-aset sensitif dari pihak kolonial yang dibeli secara bermaruah oleh rakyat Malaysia. Mereka menabung guna amanah saham nasional berhad cukup bersejarah bagi masyarakat Bumiputera dalam ekonomi ini. Kita kena hargai institusi sedemikian. Kita ada pembentukan Jasa Engku Aziz dan juga menteri-menteri yang terdahulu itu tabung haji. Kita ada Petronas. Yang dibuat Petronas itu bukan saja dia manipulasi kita punya sumber alam semula jadi di Malaysia saja, tetapi Petronas itu kita harus bersyukur dan terima kasih kepada pengurusan Petronas kerana dapat membentuk satu syarikat yang sangat kuat, sangat kukuh dan berada di pasaran antarabangsa. Hasil daripada itu, perolehan kita dapat daripada institusi Petronas, hasil-hasil daripada JLC, GLC ini pun banyak yang menyumbang kepada daya tahan ekonomi Malaysia. Jadi ini kita penting. Jadi perolehan pada tahun 70-an itu sampai hari ini jasanya pada negara sangat besar. Contohnya Petronas saja boleh sumbang 50 bilion lebih kepada negara di saat negara memerlukan. Jadi kalau dalam konteks itu, kenapa generasi sekarang ni, pemimpin generasi sekarang mengemudi kerajaan negara sebagainya, pejabat awam, kita asyik fikir soal cukai. Tak cukai SST, cukai GST. Jadi pembangkang kerajaan duduk berpolemik sama ada nak GST balik atau SST. Rakyat jadi tuk umbang-ambing. Industri akan jadi tidak fluctuate. Dia takkan melihat kepada depan. Jadi dalam konteks itu, mungkin Malaysia boleh mengadakan suatu langkah baru untuk pengukuhan. Contohlah sekarang ini bila kita ada dulu industri minyak lah yang tahun 70-an menjadi satu daya pemangkin pada ekonomi. Hari ini contohnya digital industry. Kita berapa banyak apps yang dimiliki oleh Malaysia. Kenapa kita tidak ada sedemikian? Kita ada MNC, MNC ditubuh dulu kan, Cyberjaya dan sebagainya untuk manipulasi aspek internet masa depan. Hari ini dah ada Internet of Things dan sebagainya. Jadi kita harus ada anjakan baru yang boleh mengemudi perolehan baru bagi negara. Jadi ini sebab itu kita kena ada satu kecekapan dasar. Tata urus dasar penting. Dasar dibuat, tapi dasar dibuat itu tak berkualiti. Lepas tu penyampaian pula. Tata urus, ketirisan dan sebagainya. Jadi tak boleh kita salahkan kerajaan semua. Kadang-kadang itu ada sikap individu. Jadi dalam konteks ini, dasar yang konkret seperti mana yang dibuat dulu perlu kita ketengahkan. Sebab itu kita melihat bahawa mungkin tak sempat buat tahun 2023 ni. Tetapi secara berpanjangan kena ada think tank dan sebagainya untuk menggerak ke arah itu. Kalau boleh dikongsikan, Dr. Zokri, data-data trend pendapatan hasil kerajaan sejak beberapa tahun kebelakangan ini dan juga unjuran akan datang.
Kalau kita melihat pendapatan negara, kalau kita lihatlah bermula daripada tahun 2020, pendapatan negara berkurangan daripada 227 bilion kurang pada 221 pada tahun 2021 dan juga naik sedikit pada tahun 2022. Tapi Hazel, apa yang menariknya di sini adalah kesenjangan itu terlalu besar di antara pendapatan dan perolehan, pendapatan dan juga perbelanjaan. Kita tidak nafikan timbulnya juga logik bagaimana perbelanjaan itu boleh melebihi pendapatan kerana nilainya semula akan dikembalikan kepada rakyat. Tetapi kita tidak boleh terlalu selesa dalam melihat trend ini semakin senjang dan terlalu besar dalam pada masa yang sama seperti yang Dr. Syuk katakan tadi, tidak ada usaha-usaha baru untuk memperbagai dan memvariasikan pendapatan negara. Tidak ada usaha yang proaktif dalam kita melakukan value creation kepada pendapatan negara. Jadi kebimbangannya di situ, ya. Jadi saya melihat bahawa perbelanjaan itu semakin besar dan saya juga menjangkakan pada tahun 2023 ini perbelanjaan juga akan menjadi semakin besar melebihi perolehan negara, mengambil kira faktor luaran dan dalaman negara, ya, pemulihan dan juga penjanaan ekonomi. Jadi di sebalik itulah kita rasakan perlunya satu tindakan. Saya sokong semata-mata bahawa perlunya ada satu lonjakan yang progresif, bahawa kita memerlukan value added creation di dalam memperoleh pendapatan negara. Ya, dalam pada kita melihat jumlah unicorn yang dihasilkan di rantau ASEAN 35 kesemuanya. Di Malaysia cuma ada satu daripada 35 itu. Jadi mungkin unicorn inilah hala tuju kita seterusnya untuk memperbanyakkan lagi sumber pendapatan, bukan dari segi memperkasakan GLC sedia ada sahaja, tapi juga kita perlu lihat seperti kata Prof kepada dunia digital di mana dunia startup dan unicorn yang berkembang menjadi unicorn adalah suatu yang menjanjikan pulangan sehingga lebih kurang 1 trilion untuk rantau ASEAN dijangka pada tahun 2025. Dalam pada itu kita ingin ketahui apakah sebenarnya yang ingin rakyat lihat dalam pembentangan bajet 2023 dan kita mendapat beberapa pendapat daripada orang ramai tentang apa yang mereka jangka akan dibentangkan nanti dan juga apakah harapan mereka. Tinggi belaka. Kita dengarkan. Beberapa tahun yang lalu ni bajet ni kebanyakannya untuk making up apa yang lepas-lepas, tapi sebenarnya tumpuan patut kita beri sepenuhnya kepada masalah masyarakat, terutamanya golongan muda, golongan tua macam saya pun tidak berpekerjaan disebabkan COVID. Jadi kebanyakannya semua kita bagi tumpuan B40. Kebelakangan ni baru sebut M40. Public transport yang lebih murah untuk pelajar. The job opportunities, better pay for everybody. More budget allocation for students lah. Basically, we students still struggling from inflation, dengan kos sara hidup yang meningkat. So, I hope this time budget fokus on student jugalah. Saya harap dalam bajet yang akan datang ni boleh memberi elang pengangkutan untuk OKU penglihatan. Supaya lebih mudah kami untuk bergerak ke mana-mana dengan kos hidup yang semakin tinggi ni, memang perlukan sangatlah elang pengangkutan untuk pergi kerja, balik kerja tu kan. Kalau waktu peak hour tu tinggi harga dia kan. Boost our economy lah, so that all the rakyat will be benefit from there lah. Kerajaan dapat create banyak peluang pekerjaan, dapat dorong kerja, so dapat balik stabilkan ekonomi, itu lebih baguslah. The government will be more considerate towards the B40 category lah. I think the bantuan that they're giving now is not enough, considering the cost of living. Macam M40 mungkin sebenarnya diorang tersepit, diorang mesti kena bayar taxes, tapi diorang punya bantuan tak perlu banyak macam B40. It's not lah kita dengki dengan B40 kan, tapi maybe kena quite balance lah. Lagi-lagi keadaan inflasi kita sekarang makin naik, OPR pun makin naik. Diorang ada loan, diorang ada banyak loan, personal loan, house loan, car loan, banyak. So, government should look into that also lah. Pemerkasaan Perniagaan. Majlis Amanah Rakyat MARA menyediakan kemudahan pembiayaan dengan kadar keuntungan sebanyak 0% kepada perniagaan mikro bagi semua sektor seperti peruncitan, perkhidmatan, kecuali sektor pertanian dan penternakan. Kemudahan ini disediakan khusus bagi golongan belia yang telah menjalankan perniagaan tidak kurang dari 3 bulan dan telah mengikuti latihan industri atau program inkubator di institusi pendidikan MARA.
Seterusnya, pembiayaan sektor pelancongan penjana ataupun penjana tourism financing sebanyak 600 juta ringgit bagi PKS dan PKS Mikro yang masih terkesan dengan penularan COVID-19. Kerajaan turut menambah sebanyak 400 juta ringgit daripada dana asal. Ya, dan inilah masanya untuk kita cuti-cuti Malaysia. Dan seterusnya, perlindungan sosial. Perluasan perlindungan sosial iaitu liputan perlindungan sosial negara di bawah Perkeso untuk mencarum bagi pekerja sendiri dan sektor informal dengan nilai caruman sehingga 80%. Liputan diluaskan kepada 9 kategori pekerja sendiri baharu, antaranya petani, nelayan dan ejen pelancongan. Program voucher perlindungan tenang. Penerima bantuan B40 layak menerima voucher RM75 sebagai bantuan keuangan untuk membeli produk perlindungan tenang termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. Perumahan golongan berpendapatan rendah. Ia diwujudkan bagi membantu golongan yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri. Membiayai subsidi sebanyak RM20,000 seunit di samping kemudahan pembiayaan serta yuran pengurusan kepada pemohon. Pemilikan rumah kediaman untuk 3,000 unit rumah. Ya, itu dia tadi saya kongsikan berkenaan antara rangkuman dan juga mungkin kita boleh berikan perhatian juga tumpuan apa yang telah pun dibentangkan dalam bajet 2022 pada tahun lalu. Kali ini kita memberikan juga tumpuan kepada bajet 2023. Apakah sama antara elemen-elemennya? Apakah berlaku penambahbaikan ataupun apakah akan berlakunya penambahan dari segi nilai dan juga jumlah yang akan diperuntukkan untuk setiap sektor yang mungkin terjejah disebabkan oleh ekonomi dan juga oleh pandemik COVID-19. Kita seterusnya akan bercakap juga tentang bagaimana Sabah dan juga Sarawak akan mendapat manfaat hasil daripada pembentangan bajet 2023. Tetapi sebelum itu kita berikan tumpuan pada ketika ini di ruang dan juga di bahagian perkarangan Parlimen ataupun di Dewan Rakyat. Isyarat yang kita dapat pada ketika ini memberi gambaran bahawasanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pun tiba di perkarangan Parlimen. Itu dia kenderaan rasmi yang membawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kini sudah pun tiba di Parlimen. Juga mengenakan persalinan baju Melayu berwarna biru. Jadi, apakah gambaran yang akan diberikan khususnya kepada pembentangan bajet 2023? Untuk kita memenuhi ruang pada ketika ini, kita akan bercakap dengan lebih lanjut dengan tetamu kita untuk memberikan gambaran berkenaan tentang peruntukan dan juga harapan daripada wilayah Sabah dan juga Sarawak khususnya. Jadi, kita berikan tumpuan pada ketika ini bersama dengan saya adalah Dr. Firdausi Sufian yang juga merupakan pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah dan juga bersama dengan kita adalah Profesor Madya Dr. Ivan Lau Pohok yang juga merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih Dr. Firdausi dan juga apa khabar Dr. Ivan? Ya, selamat petang. Okey, terima kasih bersama dengan kami. Mungkin boleh kita mulakan dengan Dr. Ivan terlebih dahulu. Kita ada berbincang tempoh hari Dr. Ivan berkenaan tentang antara elemen-elemen penting kalau diberikan penumpuan kepada Sabah dan Sarawak ini adalah pembangunan infrastruktur, pendidikan dan juga sudah pastinya ruang dan juga peluang perniagaan dan juga pekerjaan. Dalam ketiga-tiga aspek ini, bagaimana kita melihat korelasi daripada bajet-bajet sebelumnya diteruskan dengan bajet 2023 perlu untuk diberi perhatian yang lebih khususnya untuk meningkatkan kadar kebolehcapaian ekonomi di Sabah dan juga Sarawak, Dr. Ivan. Ya, terima kasih saudara Ismail untuk menjemput saya ke ruangan ini. So, seperti yang kita maklum bahawa kesinambungan polisi itu adalah penting dan daripada bajet-bajet yang sebelumnya dan bajet yang akan datang ni, bajet 2023 ni akan meneruskan dan sepatutnya meneruskan momentum pemulihan ekonomi yang termasuknya Sabah dan Sarawak. Dalam kes ini mungkin saya fokuskan kepada Sarawak dari segi infrastruktur, dari segi pendidikan dan dari segi kebolehpasaran, dari segi juga pencarian peluang pekerjaan yang lebih banyak di Sarawak ini. So bagi saya ini adalah satu yang
perlu diteruskan dan yang pastinya saya pasti juga yang akan diteruskan dalam bajet 2023 ni. Apa yang ada dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan sekejap lagi ni mungkin akan ada sedikit penambahbaikan daripada tahun lepas 2022 ataupun yang sebelumnya, dan juga mungkin ada inisiatif yang baru lagi akan diperkenalkan oleh kerajaan. Okey, Dr. Fidausi, kita perlu membanding bezakan kerana bajet ini adalah bersifat satu peruntukan yang dikira sebagai suatu jangka masa pendek berbanding dengan mungkin dasar-dasar keuangan ataupun dasar-dasar pembangunan yang dilihatkan lebih kepada dasar jangka masa panjang. Jadi dalam masa setahun itu, peruntukan yang diperuntukkan itu sudah pastinya untuk membaik pulih, memperbaiki, meningkatkan infrastruktur, malah untuk memastikan akan ada ruangnya bagi pelaburan dan juga perniagaan dibuka di Sabah dan juga Sarawak. Jadi apakah terdaya untuk dalam ruang masa setahun itu penambahbaikan sekurang-kurangnya lebih baik daripada 2 tahun kebelakangan ini diimplementasikan di Sabah dan juga Sarawak? Ya, sekiranya kita lihat memang bajet ini adalah bersifat 1 tahun. Tapi kita jangan lupa kita ada wawasan kemakmuran bersama ataupun lebih dikenali sebagai Grand Policy. Ya. Dan dalam Grand Policy itu telah dinyatakan bahawa betapa pentingnya untuk melihat ketidaksamarataan. Dan secara eksplisit dinyatakan di sana adalah negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Yeah. Pertama. Yang kedua, kita ada rancangan Malaysia yang ke-12, ada chapter khas untuk Sabah dan Sarawak. Jadi perkara utama yang kita harus ingat, di Malaysia ini kita adalah persatuan Malaysia, ya, dan keutuhan ekonomi Malaysia itu amat bergantung dengan kekuatan ekonomi negeri. Yeah. Sekiranya negeri progres, maka Malaysia pun progres. Secara logiknya, sebab apa-apa data yang kita dapat tentang KDNK ataupun pengangguran ataupun inflasi itu semua datang daripada seluruh average negeri. Yeah. Right? Now, jadi kalau kita lihat sekarang ini di Sabah, paling utama adalah isu ketidaksamarataan. Seperti mana yang saudara jawabkan tadi, ya. Kalau kita lihat memang bukan isu jalan raya, isu infrastruktur, hospital, sekolah, semua ini adalah ekosistem. Terutamanya infrastruktur. Yeah. Nah, kita kena faham bahawa kerajaan persekutuan, ini kajian yang baru dilakukan oleh World Bank, di mana perbelanjaan kerajaan persekutuan itu hanya menggunakan 4% untuk membelanja pada negeri-negeri. Sedangkan Sabah dan Sarawak itu adalah penyumbang utama kepada KDNK negara. So apabila mereka menyumbang begitu besar dari segi minyak, petroleum itu 42% daripada Sabah, manakala gas 12% daripada Sarawak. Ya, lepas itu minyak kelapa sawit, koko, itu banyak sumber-sumber itu datang daripada negeri yang dua yang boleh saya katakan sebagai economic powerhouse dari segi sumber. Right? Kita ini memang penyumbang utama. Kalau kita lihat setiap tahun pun KDNK itu di Sabah Sarawak sentiasa penyumbang utama. Yeah. Antara dalam top 1 until top 6 itu memang ada Sabah dan juga Sarawak. Jadi isu dia sekarang apabila kita lihat dalam bajet ini, kan, saya harus kelangsungan itu seperti mana tadi Prof Dr. Evan tadi mengatakan bahawa kesinambungan. Kesinambungan kena terus. Sebelum ini Sabah mendapat 5.2 bilion untuk pembangunan infrastruktur. Maka Sarawak dapat 4.8 tidak silap saya bilion. Dan kita tidak sebenarnya nampak ataupun merasai perubahan itu di sini. Duit kita belanja dengan tema pada kali ini responsif, tanggungjawab dan juga reformis. Tapi apa yang kita katakan itu, apa yang kita belanjakan itu harus dirasai bukan semua rakyat Sabah. Right? Semua rakyat Malaysia, rakyat Sabah, semua rakyat Malaysia dan juga harus dirasai setiap orang. Apabila kita berbelanja begitu tinggi, kan? Sebab hutang kita sudah dekat dengan 35% daripada KDNK, maksudnya banyaklah tu, dekat 1 trilion lebih hutang, dan subsidi pula kita guna pun amat tinggi juga, dan perbelanjaan itu yang kita guna untuk infrastruktur pun tinggi. Tapi isu dia adalah ini yang kita kena fokus. Saya rasa Menteri Kewangan pun telah emphasis tadi pun tentang penyampaian sistem itu delivery system.
Sebab ini yang menjadi utama sebenarnya. Sebab kita ni kerajaan-kerajaan negeri ini amat bergantung dengan sumber kewangan daripada kerajaan pusat. Oleh yang demikian, untuk negeri ini untuk berkembang, untuk meletakkan ekosistem pembangunan secara keseluruhan, dia memerlukan perancangan dan penyampaian yang holistik, yang memberi impak. Sebab kita kena faham, ini kita masih lagi dalam proses pemulihan. Kita sudah tahu, saya rasa semua pun kita sudah dengar di mana bahawa ekonomi dunia ni akan masih lagi belum pulih. Kalau melihat daripada data yang ada pun memang akan merunduk berapa 22.3%, tidak silap saya. So maksudnya, dan juga kita mendapat tempias daripada geopolitik, dan ini yang menyebabkan kita ni harus prudent dan juga harus strategik bagaimana untuk mengukuhkan ekonomi kita. Dan di negeri Sabah dan Sarawak ini isu dia balik kepada yang klasik. Saya rasa setiap tahun pun memang kita bincang tentang infrastruktur. Kita ada hospital, kadang-kadang terutamanya infrastruktur di luar bandar Sebab kadang-kadang kita ada sekolah tapi jalan rayanya tidak ada. Kadang-kadang jalan rayanya itu ada tapi separuh ada, separuh kadang-kadang tidak bertar. Jadi ini adalah isu penyampaian. Duit ada tapi tidak sampai kepada rakyat. Inilah yang harus kita tekankan ataupun apa yang lebih dalam konteks reformist so structural change. Yang terakhir seperti mana yang kita cakap, ini adalah pengangguran dan ini juga isu yang besar kerana memang ini adalah isu utama bagi negara kita dan itu harus memberi banyak lagi penumbuhan ataupun penambahan pelaburan untuk mewujudkan pekerjaan yang lebih kepada rakyat Malaysia. Okey, baik, terima kasih Dr. Fidausi dan juga terima kasih Dr. Evan bersama dengan kami. Sudah pastinya secara konklusifnya peruntukan yang adil itu akan dapat diterjemahkan sekiranya good governance ataupun ketirisan itu dapat dielakkan ataupun dapat dimansuhkan serta-merta ataupun integriti itu dapat diperkukuhkan dalam sebarang perbelanjaan kerajaan. Terima kasih kepada kedua-duanya bersama dengan kami pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi dan kita akan berikan tumpuan untuk apakah kita gambarkan dalam bajet 2022 ataupun imbasan bagi bajet 2022. Jom sama-sama kita saksikan. Daya ketahanan ekonomi negara diuji sepanjang krisis pandemik COVID-19. Krisis ini mencabar kekentalan daya ketahanan ekonomi negara yang berteraskan kepelbagaian ekonomi, ketahanan fiskal serta keupayaan sistem kesihatan negara. Namun demikian, ia juga memberi peluang kepada semua pihak untuk mengkaji kekurangan dan memperkukuh lagi ketahanan negara bagi menghadapi kemungkinan krisis serupa pada masa akan datang. Seterusnya, peruntukan tambahan KKM untuk COVID-19. Kerajaan menyediakan 88 juta dos vaksin bagi melengkapkan pemberian dos ketiga. Selain kos vaksin, peruntukan juga bagi menangani COVID-19 terdapat keperluan khusus terutamanya untuk bekalan ubat, gas perubatan, reagen dan bahan guna habis. Akhir sekali, inisiatif utama dalam pendidikan negara, iaitu diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 1 November 2021 hingga 30 April 2022. Ini perkabaran gembira untuk lepasan graduan apabila diskaun 15% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Manakala diskaun 12% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Selain itu, diskaun 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus mengikut jadual inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Setiap pelajar di institusi pengajian tinggi golongan B40 akan menerima sebuah tablet. Bantuan awal persekolahan pemberian RM150 secara one-off bagi membantu mengurangkan beban ibu bapa atau penjaga bagi tujuan persediaan pembukaan sesi persekolahan secara bersemuka. Hai Uncle Mai. Nak pergi mana ni? Kita orang nak pergi ke sekolah. Abangnya nak pergi sekolah. Okey, adik ni umur berapa ni? Saya 10 tahun, adik Cinta 6 tahun. Okeylah Uncle Mai.
kita orang dah lambat ke sekolah ni. Cepat. Kita tutup. Baik, dengan itu bajet 2022 dijangka dan juga dirangka dengan jangkaan situasi ekonomi yang akan pulih daripada kesan pandemik COVID-19 pada tahun hadapan. Oleh yang demikian, bajet 2022 akan memberi tumpuan utama terus untuk melindungi dan memulih kehidupan serta merta pencarian rakyat dan perniagaan, membina semula daya ketahanan negara dan memangkin pembaruan pasca pandemik. Bagaimana dengan bajet 2023? Mungkin Hazel dan juga Terence ada perbincangan lanjut bersama dengan para tetamu. Silakan. Baik, itu sedikit imbasan yang dibawakan oleh Ismail mengenai manfaat yang rakyat keluarga Malaysia telah pun raih dalam belanjawan ataupun bajet 2022. Terima kasih Ismail untuk data-data yang dikongsikan. Dan ketika ini berbaki 10 minit sebelum jam 4 petang, kita sedang menerima isyarat dari Dewan Rakyat. Kita telah pun bersedia sebenarnya untuk bersama dengan Akmal yang telah pun berada di Parlimen pada ketika ini untuk meninjau apakah keadaan di sana dan sama ada pembentangan bakal bermula. Kita bersama dengan Akmal secara langsung. Silakan. Baik, terima kasih Hazel dan juga Terence yang berada di studio ketika ini. Dan apa yang kita dapat saksikan di kawasan sekitar lobi Dewan Rakyat ketika ini telah pun dipenuhi dengan yang berhormat dan juga semua sedang menantikan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia dan juga Menteri Kewangan sendiri. Dan juga apa yang dapat saya simpulkan dan juga apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, ada yang berbaju Melayu, ada yang memakai baju merah dan juga menarik perhatian pelbagai juga warna yang ada. Dan juga dapat kita saksikan cuaca di luar Dewan Parlimen ini sendiri. Kita dapat saksikan cuaca alhamdulillah cerah. Kalau tadi kita dapat saksikan bahawa cuaca agak mendung dan juga hujan, dan ketika ini nampaknya seperti bajet 2023 yang dibentangkan ini menemui kecerahannya. Baik, jadi kita dapat saksikan juga ketika ini menantikan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Dan juga sama-sama kita dalam menantikan bajet 2023 dengan membawa tema memperkukuh pemulihan, memudah cara pembaharuan ke arah kemampanan daya tahan ekonomi dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Dan apa yang juga dapat saya kongsikan ketika ini, ramai ahli media dan juga menantikan ketibaan dan juga sama-sama untuk kita dapatkan apakah intipati yang bakal dibentangkan oleh Menteri Keuangan kita bersama-sama. Dan untuk anda yang bersama-sama dengan kita, mungkin inilah dia harapan dan juga untuk kita menerajui negara supaya ekonomi kita akan bertambah lebih cerah lagi pada masa akan datang. Dan apa yang boleh saya simpulkan juga berkenaan dengan 3 keutamaan yang diberikan, iaitu memperkukuh momentum pemulihan ekonomi serta memperkukuh daya tahan ekonomi, melaksanakan pembaharuan komprehensif, dan semuanya adalah untuk kesejahteraan keluarga Malaysia untuk bersama-sama dengan kita. Jadi itu saja untuk saya berada di Akmal Hafiz Ruslan di Dewan Rakyat ketika ini, dan juga kita sama-sama untuk menantikan apakah yang bakal dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita kembali bersama dengan rakan penyampai di studio. Terima kasih Akmal di atas laporan itu, dan kita akan kembali bersama Akmal di Parlimen sebentar saja lagi. Dan pada itu kita kembali bersama dengan kedua tetamu kita di studio, Dr. Shukri dan Dr. Zokri. Kalau kita melihat kepada apa yang Is bentangkan dan juga apa yang kita bincangkan sebelum ini, sudah pasti kita meninjau keperluan untuk memberi kesejahteraan pada rakyat itu yang disampaikan dalam bentuk imbuhan tunai. Dan bantuan-bantuan ini telah diberikan sepanjang pandemik sebenarnya. Jadi apakah kapasiti kerajaan untuk teruskan bantuan sedia ada, kurangkan mana yang perlu, dan juga merangka semula sistem penyampaian skim-skim kesejahteraan rakyat? Kita mula dengan Dr. Shukri. Kita melihat bahawa dalam bajet ini tumpuan khusus mengenai perbelanjaan kerajaan berkaitan dengan penambahbaikan sistem sosial kita lah. Sokongan kebajikan rakyat tu harus diberi keutamaan. Kalau kita lihat bahawa itu bersifat agihan lah, agihan daripada perolehan pendapatan negara itu kepada rakyat. Ya. Jadi dalam konteks ini dia juga adalah satu langkah untuk kita
memberikan suntikan kepada ekonomi sendiri. Ya, kalau kita lihat perbelanjaan yang dibuat, contoh dalam bentuk pegajian dan juga bantuan tunai kepada pihak yang memerlukan tu, kita boleh anggap dia sebagai satu proses untuk pemulihan, suntikan tunai kerajaan secara langsung dan untuk diguna pakai untuk memacu sektor peruncitan. Ya, kalau kita lihat kalau gaji sendiri pun contohnya penjawat awam dia akan menggunakan gaji tersebut untuk kehidupan harian. Jadi perbelanjaan harian untuk diri, keluarga, ya, dan juga anak-anak mereka itu memberikan suntikan kepada ekonomi. Ya. Jadi dalam konteks itu pemeliharaan, kalau kita lihat dalam konteks keluarga Malaysia ini, perlulah trust untuk menjana kebajikan tu perlu diberi perhatian lah. Apatah lagi kita berhadapan dengan suasana pasca Covid, ya, dan juga kita melihat juga pada ketika perubahan iklim yang begitu ketara, bencana berlaku tiba-tiba. Kalau dulu duduk di bandar, kita merasakan bahawa selamat sistem di bandar dan sebagainya, kesejahteraan bandar itu lebih daripada kawasan desa. Hari ini di bandar pun selalu berlaku banjir kilat dan sebagainya. Jadi mungkin juga dalam konteks ini kena ada satu penambahbaikan juga. Ya, selain daripada kita agih tunai kepada rakyat, itu perlu, tetapi kita perlu juga melihat dalam aspek yang lain. Iaitu mungkin kena ada satu perbadanan dah yang menguruskan aspek ini. Maksudnya apabila kita contohnya kita adakan satu perbadanan kebajikan rakyat contohnya. Kalau kita ada Jabatan Kebajikan Rakyat, Jabatan Kebajikan Masyarakat, mungkin ada satu perbadanan seperti mana tabung, ya, kalau kita ada tabung PTPTN, tabung haji sebagainya yang khusus direka suai untuk menjana pendapat perolehan, dan daripada perolehan itu kalau kita umumkan contohnya pemberian tunai ini boleh disalur melalui perbadanan ni. Kalau dulu kita ada bantuan tunai yang kita bagi secara direct tunai itu, kita jumpa, kita ada majlis dan sebagainya bagi. Kemudian kita tambah baik, kita bank in, ya, secara elektronik disesuaikan dengan suasana semasa yang tidak melibatkan aktiviti politik lagi. Ya, berbagai-bagai nama, BRIM dan sebagainya, pemulih sebagainya, sehinggalah hari ini. Jadi benda itu kelihatan kekal dalam sistem ekonomi kita. Dan dia jadi ekosistem ekonomi. Kalau kita cabut ekosistem itu, dia akan merosakkan sistem ekonomi yang lain. Agak sukar untuk kita tarik balik. Jadi mungkin satu kaedah inovasi yang mungkin perbadanan itu. Langkah untuk mengadakan satu perbadanan, dan daripada perbadanan itu mencari perolehan-perolehan mereka terlibat dalam sektor industri lah, perusahaan. Dr. Syukri, kita sudah terima isyarat. Ya, ada visual terkini yang mahu dikongsikan dari bangunan Parlimen. Kita lihat apakah yang sedang berlaku di Parlimen pada ketika ini. Nampaknya semakin ramai yang masuk ke dalam Dewan, dan telah pun ada isyarat bahawa Yang Maha Perdana Menteri telah pun tiba di perkarangan Parlimen, di lobi Parlimen sebenarnya, dan akan masuk ke dalam Dewan setelah selesainya satu sesi sidang media yang sebenarnya jika kita lihat setiap tahun kerajaan mengumumkan belanjawan, intipatinya lebih kurang sama. Ada bantuan tunai langsung, ada geran-geran khas kepada golongan sasar, ada bonus untuk penjawat awam. Semuanya lebih kuranglah. Betul Dr. Zokri, Dr. Syukri? Tapi kalau diberi pilihan, kalau mengikut pemerhatian, penalisis ekonomi, apa antara perkara yang janganlah kerajaan buat tahun ini untuk bajet 2023? Mungkin dari Dr. Zokri. Pertamanya, saya berkecenderungan untuk menyatakan bahawa bantuan tunai ini haruslah dikaji keperluannya dari semasa ke semasa. Kita tidak boleh memperlihatkan fungsi kerajaan tu as a giver, sebagai pemberi tunai. Sebaliknya, kerajaan moden adalah kerajaan yang bertanggungjawab merangka ekosistem, mewujudkan ekosistem agar rakyat dan pasaran itu dapat dioptimasikan. Itu sebenarnya fungsi kerajaan, ya, bukan secara cash off. Kita kena ada kefahaman sebegitu. Jadi saya merasakan bahawa untuk menjawab apakah perkara yang jangan itu, saya merasakan pertamanya janganlah bajet ini dilihat sebagai satu agenda populis pada mana-mana pihak. Ya, kerana bajet ini adalah hak rakyat untuk keperluan rakyat. Kita menjangkakan bahawa bajet 2023 ini bukanlah agenda populis dari mana-mana pihak, pembangkang ataupun kerajaan
kerajaan tetapi sebaliknya mencari penyelesaian bersama. Kerana pada tahun hadapan adalah tahun yang sukar dan tahun yang mencabar. Juga kepada perdebatan yang berlaku di Parlimen ini, kami mengharapkan agar biarlah perbahasan itu dilakukan secara konstruktif dan objektif, bukan mengikut politik kepartian tetapi mengikut politik ekonomi ataupun politik keuangan yang akan menjerumuskan kepada kepentingan Malaysia. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, saya juga melihat bahawa janganlah juga ataupun kerajaan tidak boleh membelanjakan sesuatu yang menggelembung. Kita kena lihat dari segi aspek perbelanjaan operasi kerajaan yang ketika ini sangat menggelembung, dan itu harus dikaji dari semasa ke semasa, daripada saiz jemaah menteri, saiz kabinet dan sebagainya. Kita harus melihat bagaimana usaha-usaha untuk meningkatkan produktiviti di mana sumbernya itu berkurangan tetapi outputnya, pengeluaran itu dilipat gandakan. Itulah sebenarnya yang kita perlukan pada zaman ini, kerana sumber kita semakin berkurangan, pendapatan negara juga tidak boleh dikatakan selesa-selesa seperti yang dahulu, dan di sinilah sebenarnya kita memerlukan keperluan bagaimana untuk kita meningkatkan produktiviti dalam pada masa yang sama sumber-sumber yang mencabar dan semakin berkurangan. Jadi itulah saya rasa untuk menjawab persoalan Hazel, kita harus lihat bajet 2023 ini bukanlah sebagai satu senjata politik ataupun senjata pilihan raya seperti mana yang sangat heboh dikatakan 2-3 hari kebelakangan ini, tetapi kita harus lihat bajet 2023 ini adalah satu kesiapsiagaan negara untuk kita pulih daripada 2 tahun kebelakangan ini, dan juga untuk kita mempersiapkan negara kita untuk melangkau pada tahun 2023 yang sangat-sangat mencabar dan rencam. Dan itulah sebenarnya yang kita harapkan pada bajet 2023 kali ini. Kelihatan Yang Berhormat Menteri Kewangan tengah bersedia untuk menyampaikan pembentangan yang pastinya dinantikan oleh seluruh warga negara Malaysia, di mana bajet ini akan disampaikan pada tahun 2022 untuk tahun 2023, tahun yang begitu mencabar di seluruh dunia sebenarnya. Jadi kita akan nantikan bersama. Selain daripada itu, kita tidak boleh nafi bahawa bajet ini juga merupakan bajet terakhir sebelum pilihan raya seterusnya. Jadi semua itu akan menjadi faktor penentu kepada intipati bajet ini. Walaupun Dr. Zofri kata janganlah bajet ini menjadi bajet yang populis, namun hakikatnya pilihan raya itu tetap menjadi satu faktor yang perlu kita pertimbangkan. Dr. Syuk, mungkin ada pemerhatian yang mahu dikongsikan mengenai bagaimana corak ataupun tahap sokongan pihak pembangkang di dalam Dewan Rakyat ketika ini apabila menyebut mengenai bajet 2023 ini. Adakah pihak pembangkang ketika ini ada pilihan untuk tidak menyokong bajet 2023? Jangan tak sokong lah. Kalau tak sokong, kena bubar Parlimen lah. Supaya pilihan raya boleh dilaksanakan dan rakyat boleh dapat mandat untuk bentuk kerajaan baru yang mungkin lebih kukuh dan stabil. Jadi jangan tak sokong. Kena sokong. Sebab mereka dah jumpa Perdana Menteri dan sebagainya, jumpa Menteri Kewangan, memberikan sosyo dan cadangan. Ya. Jadi tak ada sebab kenapa mereka tidak menyokong. Dan saya fikir tak ada pilihan lain. Kerana dalam hal ini, kalau contohnya tidak memberikan sokongan dan sebagainya, mereka akan menjejaskan negara secara keseluruhan, terutama dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi yang getir. Bila contohnya nak buat pilihan raya, mereka akan kata mengenai bencana alam dan sebagainya, kan? Jadi itu terserah pada Perdana Menteri lah sama ada bubar. Tapi kalau bubar, tak ada masalah lah, rakyat boleh membuat pilihan yang tepat. Kenapa perlu takut nak menghadapi pilihan raya? Dulu pun tahun 99 buat pilihan raya bulan November, kan? Kita tak soal pilihan raya ini adalah merupakan satu kotak misteri kerajaan. Perdana Menteri ada kuasa. Tetapi dalam bajet 2023 ni kita kena tengok dari sudut yang konstruktif, tak boleh didaktif, ya. Seperti mana yang doktor sebutkan tadi pun, kita kena ada pembahas di Parlimen yang baik, yang berkualiti, ya. Soalnya ialah apabila ahli-ahli Parlimen ni diberi kesempatan, termasuklah daripada pembangkang atau kerajaan sendiri pun, kadang-kadang mereka mempergunakan masa yang ada itu untuk tujuan politik sendiri. Dia tak bawa isu-isu rakyat dan sebagainya. Akhirnya merosakkan sistem bajet itu sendiri. Jadi perbahasan harus juga berkualiti, datang dengan usul-usul yang baru. Perbentangan ini dibuat, ini adalah syor kerajaan. Nanti akan ada perubahan.
perubahan itu. Sebab tu tiap-tiap kali untuk bajet kementerian itu dia akan ada undian. Ada undian. Apabila itu maka sure mungkin akan diubah suai semula. Kemudian kalau tidak cukup perbelanjaan sebagainya, nanti akan ada bajet tambahan dan sebagainya. Jadi banyak lagi package dan sebagainya yang boleh dibuat. Tetapi jangan jadikan bajet ni senjata untuk tolak tarik sokongan daripada kerajaan dan sebagainya. Baik, kita sudah pun menerima isyarat dari Dewan Rakyat untuk pembentangan belanjawan oleh Menteri Kewangan, dan untuk itu kita berikan tumpuan sepenuhnya ke Dewan